Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Khamis 22 November. Berita Pagi Sarawak pagi ini kita mulakan dengan perkembangan ini. Sarawak akan membangunkan dasar dan hala tuju ekonomi biru Sarawak SBEP untuk memastikan pembangunan mampan ekosistem pantai dan marin. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Jaitun Openg berkata ia adalah sebahagian daripada strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 Sarawak untuk membuka kunci nilai lautan dan menggiatkan semula industri maritim melalui ekonomi biru. Jelasnya, SBEP merangkumi pelbagai aktiviti ekonomi bergantung kepada kesihatan dan produktiviti lautan dan pantai, termasuk perikanan, aquaculture, tenaga boleh diperbaharui, pelancongan dan perkapalan. Untuk itu, Sarawak merancang membangunkan pelabuhan laut di Tanjung Embang Kuching yang bersedia menjadi pintu masuk maritim penting bagi industri minyak dan gas wilayah selatan. Langkah ini dilihat berupaya merangsang kerjasama strategik antara Sarawak dan Indonesia dalam sektor pengangkutan dan perkapalan maritim. Premier Sarawak berucap pada persidangan ke-41 Persekutuan Pertubuhan Kejuruteraan ASEAN di Bali semalam. Dalam ucapan sama, beliau mengalukan kerjasama dan perkongsian kepakaran bersama negara-negara Asia Tenggara dalam memacu pertumbuhan yang mampan. Sarawak Digital Economy Corporation SDEC Berhad semalam menandatangani perjanjian perkongsian strategik dengan Global Digital Innovation Network GDIN Republik Korea bagi mempromosi kerjasama global dalam sektor transformasi digital dan inovasi. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Ketua Pegawai Eksekutif SDEC Insinyur Sudanoto Osman, manakala GDIN diwakili oleh CEO-nya Jong Kap Kim. Majlis yang berlangsung di Kuala Lumpur itu disaksikan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Seri Julahin Rawi menerusi aplikasi Zoom di Kuching. Perjanjian tersebut bertujuan mempromosi kerjasama dan perkongsian dalam bidang transformasi digital dan inovasi menerusi pelaburan, membantu mengembangkan pasaran global syarikat teknologi digital dari Sarawak dan Korea serta pertukaran kepakaran tenaga kerja dan usahawan. Pihak polis menjelaskan tiada menjumpai sebarang bahan letupan di dua buah sekolah yang menerima email ancaman bom. Mengesahkan perkara itu, Ketua Polis Daerah Kuching, SP Ashman Bajah, email yang diterima oleh dua buah sekolah tersebut hanyalah ancaman palsu. Polis katanya telah melakukan pemeriksaan keselamatan menyeluruh di dua buah sekolah yang menerima email ancaman bom sejurus selepas menerima laporan. Dua sekolah yang menerima email ancaman itu termasuk sebuah sekolah menengah kebangsaan dan sekolah antarabangsa. SCP Ashmore menjelaskan perkara ini dalam satu kenyataan media di Kuching semalam tadi. Sekitar pukul 11 pagi semalam, sebuah sekolah menengah diarah untuk dikosongkan selepas menerima email ancaman bom. Tindakan pantas polis dan pihak sekolah telah mengosongkan premis sekolah selepas laporan cemas itu diterima. Kira-kira seluas 1.11 juta hektar atau 73% tanah hak adat Bumi Putra NCR di bawah inisiatif baharu pengukuran tanah NCR yang sudah disukat seluruh Sarawak. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talif Saleh berkata, rekod tersebut bagi tempoh Oktober 2010 hingga 31 Oktober yang lepas. Dedahnya lagi, seluas lebih kurang 867,516 hektar daripadanya telah pun diwartakan sebagai Rizab Komunal Bumi Putra Pertanian di bawah Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak. Ini bermakna selagi nyacik di warta belum dikonsider as legal. Correct? Tapi walaupun perwatakan itulah yang akan memastikan dia mempunyai legal force. Sementara itu, bagi pengeluaran surat hak milik tanah di bawah Seksyen 18 bagi tempoh sejak 2016 pula, sebanyak 77,954 lot individu yang melibatkan kawasan seluas 94,979 hektar sudah berjaya diukur. Beliau berkata demikian pada sidang media persidangan Dewan Undangan Negeri semalam. Sebanyak 105 projek transformasi luar bandar RTP di kawasan Dewan Undangan Negeri Kabong sudah siap setakat 3 November tahun ini. Manakala 5 projek dalam status belum mula, 3 projek dalam perancangan dan 25 projek sedang dilaksanakan.
Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Buruh Imigresen dan Pemantauan Projek, Datuk Grawat Gala berkata 21 projek lagi melibatkan 13 dalam perancangan dan 8 belum dilaksanakan atas beberapa faktor, iaitu dalam proses pindaan projek, dalam proses pertabakan, dalam proses penyediaan dokumen dan sedang dalam proses cabutan undi. Bagi memastikan projek-projek berkenaan dapat dilaksana dan disiapkan seperti dirancang, pihaknya mempercepat proses permohonan notis perubahan untuk pindaan projek. Selain itu, turut diadakan penyelarasan dengan lebih kerap antara pejabat residen, adun, agensi pelaksana, agensi berkaitan serta penduduk tempatan. Beliau menyatakan demikian semasa menjawab soalan adun Kabung Muhammad Cik Kadir semasa sesi soal jawab persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-19 malam. Sarawak Energy Berhad SEB sedang membangunkan projek perintis solar terapung 50 megawatt di Takongan Batang Air. Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar, Datuk Dr. Hazlan Abang Hipni berkata, projek itu kini dalam pelaksanaan dan dijangka akan dimulakan tahun depan. Beliau menjawab soalan mengenai rancangan kerajaan negeri untuk membangunkan inisiatif tenaga solarnya untuk menyumbang kepada keseluruhan perjalanan kuasa grid Malaysia yang dibangkitkan oleh ahli Tupung Fazruddin Abdul Rahman di Dun di Kuching semalam. Bercakap lanjut, Datuk Dr. Hazlan berkata projek solar terapung itu akan dikendalikan sebagai pengeluar tenaga bebas IPP dengan SEB bekerjasama dengan konglomerat antarabangsa dalam IPP. Beliau menambah pada masa yang sama, kerajaan juga telah memperkenalkan skim pemitaran tenaga bersih. Di bawah skim itu, lebihan tenaga yang dijana daripada PV solar pengguna boleh dieksport kembali ke grid dan akan dikreditkan melalui bil elektrik penggunaan NEM. Kadar pampasan tanah hak adat Bumiputera NCR yang terlibat dalam pembinaan menara telekomunikasi adalah berdasarkan kepada nilai pasaran. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi, Datuk Liwan Lagang berkata, nilai pasaran tersebut adalah yang telah dinilaikan oleh Jabatan Tanah dan Survey. Ujarnya, proses pengambilan balik tanah adalah mengikut prosedur yang telah ditetapkan Kanun Tanah Sarawak. Beliau berkata demikian pada persidangan hari ketiga mesyuarat kedua bagi penggal kedua DUN Sarawak ke-19 bagi menjawab soalan daripada adun balih Nicholas Kudi Jantai. Sementara itu, Datuk Liwan menambah sebanyak 40 buah menara telekomunikasi akan dibina di kawasan Dun Baleh. Dedahnya menara telekomunikasi akan beroperasi secara berperingkat sehingga suku keempat tahun 2024 namun tertakluk dengan proses pengambilan tanah untuk tapak projek. Pembentangan bajet tahun 2024 yang dibentangkan oleh Premier Sarawak bukan sekadar berjiwa rakyat, malah bajet tersebut berteraskan tunjang tulang, darah dan saraf serta denyut nadi rakyat. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jepak, Iskandar Turki menggambarkan bajet tersebut tidak menyisihkan rakyat di kawasan luar bandar. Memahami situasi penduduk di luar bandar, beliau berkata bajet 2024 itu juga prihatin terhadap keperluan untuk meningkatkan prasarana penduduk pedalaman. Mereka ada masalah dari segi jalan raya, mereka ada masalah dari segi bekalan air dan elektrik. Jadi bajet ni memang ke arah itu. Tapi sekarang kalau tengok kan, menuju hampir keseluruhan rumah-rumah panjang kampung-kampung yang boleh dihubungi dengan jalan raya. Iskandar berkata demikian kepada media selepas menyampaikan perbahasan atas bacaan kali yang kedua rang Undang-Undang Perbekalan 2024-2023 dan usul untuk merujuk resolusi anggaran perbelanjaan pembangunan bagi tahun 2024. Kerajaan belum ada rancangan untuk mewujudkan DUN atau Dewan Belia Sarawak. Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan, Datuk Gerald Rentap Jabu berkata, pun begitu kerajaan buat masa ini sedang mengadakan kolaborasi strategik dengan Saberkas bagi mengasah bakat kepimpinan di kalangan belia. Antaranya dengan mengadakan program integrasi Belia Sarawak di Johor dan Sabah dan Jelajah Belia Sarawak. Beliau menjelaskan perkara itu bagi menjawab soalan dari ahli Dewan Undangan Negeri Telian, Royston Valentine di Dewan Undangan Negeri Sarawak semalam. Berita bagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dari Sungai hingga Segara Palestin Pasti Merdeka.